Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jadi hari ini kita akan belajar sains empat, okey, iaitu kemahiran proses sains dan berfokus kepada mendefinisi secara operasi dan mengawal pemboleh ubah. Okey. Sebelum itu, mari kita imbas kembali 12 kemahiran proses sains yang perlu dipelajari. Okey, memerhati yang pertama, mengelas, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramal, berkomunikasi menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentaksir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah, membuat hipotesis dan mengeksperimen. Jadi dalam video pembelajaran kali ini kita akan fokus kepada mendefinisi secara operasi dan juga mengawal pemboleh ubah. Jadi sebelum itu, mari kita ketahui apa itu mendefinisi secara operasi. Okey, mendefinisi secara operasi ialah kemahiran memberikan definisi tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dapat dilakukan dan diperhatikan. Okey, ada sesetengah konsep tidak dapat dinyatakan secara terperinci. Jadi kita melakukan sesuatu dan memerhatikan apa yang dilakukan untuk menerangkan atau mendefinisikan atau memberi makna kepada sesuatu konsep. Okey, jadi mari kita lihat apa yang ada seterusnya. Okey, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan definisi secara operasi. Okey, perkataan definisi itu membawa maksud makna sesuatu perkataan yang diminta ataupun maksud sesuatu perkataan. Secara di sini kita anggapkan adalah melalui ataupun medium ataupun bagaimana. Okey, dan operasi di sini adalah apa yang kita dapat perhatikan. Maknanya kita mendefinisikan sesuatu konsep melalui apa yang kita perhatikan. Okey, contoh kita nak tengok spring itu kuat ataupun tidak. Macam mana kita nak tengok spring itu kenyal atau tidak? Okey, kita nak tengok kekenyalan spring, kita akan tarik spring tu. Okey, lagi panjang kita dapat tarik, okey, lagi kurang kenyal spring itu. Okey, maknanya lagi panjang spring, kepanjangan spring yang ditarik sama dengan kekuatan kekenyalan spring tadi. Okey, itu contohlah. Okey, dan kalau kita nak tengok dengan lebih mendalam, mari kita lihat slide yang seterusnya. Jadi mari kita lihat aktiviti ini untuk melihat keupayaan bahan mineral air, bagaimana kita boleh definisikan. Okey. Eksperimen yang telah dijalankan dalam video tadi mendefinisikan keupayaan bahan yang menyerap air. Bagaimana bahan itu boleh menyerap air? Okey, kita tengok daripada eksperimen tadi, kita ada 3 tisu yang berbeza. Okey, iaitu yang nipis, yang sederhana dan juga yang paling tebal. Kita rendamkan, okey, kita celupkan ke dalam 3 bekas yang berbeza tetapi mempunyai isi padu awal air yang sama, iaitu sebanyak 150 ml. Okey, dan akhirnya kita dapat keputusan, okey, tisu yang nipis, isi padu yang tinggal dalam bikar ni adalah
140 ml. Okey, bagi tisu B, tisu yang ketebalan sederhana, isi padu air yang tinggal 130 ml. Dan bagi bika yang merah ni, C ni, okey, bagi ketebalan tisu yang tebal, isi padu air yang tinggal adalah 120 ml. Jadi bagaimana kita nak memberi definisi? Jadi keupayaan bahan yang menyerap air, maknanya kita tengok mana yang paling menyerap air. Mestilah yang mana yang mempunyai isi padu air yang tinggal yang paling sikit. Okey, jadi isi padu air yang tinggal dalam bika itulah definisi kepada keupayaan bahan menyerap air. Okey, di mana kita boleh dimaksudkan bahawa bahan yang mempunyai keupayaan menyerap air yang paling tinggi akan mempunyai isi padu air yang paling sedikit yang tinggal dalam bika. Jadi kita tengok daripada keputusan penyiasatan ini, okey, mana yang mempunyai isi padu air yang paling sedikit. Okey, kita tengok di sini adalah tisu C, tisu yang paling tebal. Air yang tinggal dalam bika adalah yang paling sedikit. Sebab apa? Sebab dah serap banyak. Okey, dia menyerap air paling banyak sebab dia yang paling tebal. Okey. Jadi, mari kita pergi kepada kemahiran yang seterusnya, iaitu mengawal pemboleh ubah. Okey. Apa itu mengawal pemboleh ubah? Okey, mengawal pemboleh ubah adalah pemboleh ubah yang boleh berubah ataupun yang kita ubah, yang boleh berubahlah dalam sesebuah penyiasatan. Okey, dalam sebuah penyiasatan ada benda yang kita kena gunakan dan 3 benda tu kita perlu ubah-ubah untuk melihat hasilnya. Okey, mari kita pergi ke slide selanjutnya untuk melihat apa itu mengawal pemboleh ubah. Okay, secara asasnya terdapat 3 jenis pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah dimalakan, yang kedua pemboleh ubah dimanipulasi, dan yang ketiga pemboleh ubah bergerak balas. Okey, selalunya bila kita cakap apa dia pemboleh ubah dimalakan? Okey, pemboleh ubah dimalakan adalah satu benda yang kita biarkan sama dalam sesuatu kajian ataupun penyiasatan. Okey, pemboleh ubah manipulasi adalah apa yang perlu kita ubah. Okey, untuk dapatkan sesuatu hasil, apakah yang kita perlu ubah. Okey, dan yang terakhir sekali pemboleh ubah bergerak balas, itu apa yang kita perhati. Kita perhati ni maknanya apa yang kita dapat lihat apabila kita ubah sesuatu dalam masa yang sama. Okey, ataupun dalam keadaan yang sama. Okey, mari kita pergi ke slide seterusnya untuk melihat apa dia mengawal pemboleh ubah ini dengan lebih mendalam. Okey, mari kita lihat satu contoh di mana situasi ada 3 orang pelajar, iaitu Nana, Alif dan Mei, menduduki ujian sains. Okey, di sini Nana, Alif dan Mei, okey, mereka menduduki ujian sains yang serupa dan ini adalah markah yang mereka perolehi dalam ujian sains tersebut. Okey, di sini kita boleh melihat apa dia pemboleh ubah. Okey, yang pertama adalah orangnya. Orangnya tidak sama di sini. Orang yang menduduki ujian adalah tidak sama dan berubah dari Nana, Alif dan Mei. Jadi di sini mereka bertiga ini, pelajar ini boleh kita namakan sebagai pemboleh ubah dimanipulasi. Maknanya kita ubah pelajar ini, okey, untuk lihat hasilnya nanti. Okey, kemudian kena ada satu pemboleh ubah yang dimalakan ataupun benda yang sama untuk kita ukur parameter yang kita manipulasi tadi. Okey, yang mana dalam situasi ini kertas ujian sains kertas ujian sains adalah sama bagi ketiga-tiga murid ini. Okey, dan apa yang ingin kita lihat, apa yang kita ingin perhatikan adalah markah yang mereka dapati. Okey, mari kita pergi ke slide yang selanjutnya untuk melihat dengan lebih jelas. Okey, mari kita cuba rungkaikan. Okey, Nana, Alif, Mei adalah orang yang menduduki ujian, di mana ketiga-tiga orang ni tidak sama dan mereka adalah berubah daripada Nana, Alif kepada Mei. Jadi mereka ini adalah apa yang diubah. Okey, bila kata apa yang diubah, maka dalam satu situasi mereka adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi, yang kita ubah. Okey, maknanya tak sama lah tiga orang ni. Okey, kita nak tengok bila kita bagi Nana jawab apa jadi, bila kita bagi Alif jawab apa jadi, bila kita bagi Mei jawab apa jadi, apa markah yang mereka dapat. Okey, kita tengok pula. Okey, bila kita dah ubah mereka ini, okey, murid ini, kita kena bagi satu parameter, satu benda yang sama. Okey, jadi apa yang sama dalam situasi ini adalah kertas ujian sains, okey, diberi sama kepada mereka, dan apa yang kita nak tengok adalah markah yang didapati. Okey, di sini kita tengok kertas ujian ini adalah apa yang dibiarkan sama. Jadi dia adalah pemboleh ubah dimalakan, sesuatu yang kita biarkan sama. Okey,
Dan kita tengok apa yang kita perhati adalah markah ujian mereka, dan apa yang diperhati ini adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi bila kita letak satu benda yang sama, kita ubah satu benda yang lain. Sebab apa? Dan kita akan tengok dia punya hasil daripada pemboleh ubah dimanipulasi. Bila kita ubah orangnya, berapa pula markahnya akan dapat. Begitu. Jadi kaitannya pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas ni akan respon kepada pemboleh ubah yang dimanipulasi. Jadi mari kita lihat daripada video tadi, apa dia pemboleh ubah yang dimalahkan. Daripada video tadi, pemboleh ubah yang dimalahkan adalah isi padu awal air. Maknanya dalam bikar ni semua sama. Kita letak 150 ml air. Apa yang kita ubah? Saiz permukaan tisu tetap sama, cuma kita ubah ketebalan tisu. Ketebalan tisu yang diubah. Yang diubah ini adalah ketebalan tisu. Maka ketebalan tisu adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Dan apa yang kita nak perhati, apa yang kita tengok adalah isi padu air yang tinggal dalam bikar. Dia nak tengok bila kita ubah tebal tisu ni, adakah isi padu air yang tinggal dalam bikar akan berubah. Akan ikut tak apa yang bila kita ubah ketebalan tisu ni. Jadi isi padu air yang tinggal ini adalah apa yang kita perhati, iaitu pemboleh ubah bergerak balas. Jadi dari eksperimen yang telah kita buat di awal video tadi, dan apa yang kita dapati adalah pemboleh ubah dimalahkan adalah isi padu awal air dalam bikar, iaitu sebanyak 150 ml. Pemboleh ubah dimanipulasi adalah ketebalan tisu, dan pemboleh ubah bergerak balas adalah isi padu yang tinggal di dalam bikar. Jadi kita telah lengkapkan dua kemahiran tadi, iaitu yang pertama adalah mendefinisi secara operasi dan yang kedua adalah mengawal pemboleh ubah. Jadi anak-anak murid sekalian, tugas anda pada hari ini adalah respon selesai menonton pada guru sains masing-masing melalui WhatsApp, dan lengkapkan latihan soalan nombor 4 di muka surah 4 dalam modul aktiviti DLP Booster, dan hantarkan screenshot kepada guru sains masing-masing melalui WhatsApp. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye.